Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati moderator, pihak penaja Majlis Ilmu Global Ihsan, semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 15 hari bulan Januari 2026 bersamaan dengan 25 Rajab 1447, kita teruskan bicara kita dalam kitab Mahasinul Islam, Keindahan Islam. Di mana dalam kitab yang nota yang dituliskan oleh panel penulis ini telah menceritakan kepada kita, menyenaraikan kepada kita tentang keindahan Islam dalam pelbagai sudut, dalam semua sudut. Kita nak sudut mana kita nak? Dari sudut akidahnya, tauhid yang murni kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bercampur aduk, dengan tauhid yang senang dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat, kerana ianya diambil daripada Al-Quran dan Sunnah serta huraian para ulama salafus salih yang sangat simple, mudah dan senang untuk dipahami. Kemudian kita pergi kepada bab ibadat. Tadi dalam siri yang lepas kita dah mulakan bab yang kedua, iaitulah ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu ibadat solat. Jadi kita dah bincang tentang ibadat solat. Jadi solat ni dia punya kelebihan dia, keindahan dia, fadilat dia, ada 12 perkara yang telah kita bincangkan dalam buku ini. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mengharapkan supaya apa yang kita belajar, ilmu yang kita tuntut, perbincangan yang kita adakan ini, kita sangat mengharapkan supaya ianya memberi manfaat kepada kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia dan manfaat kita di akhirat, untuk menjadi pemandu kita ke syurga, meraih keredaan Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya melayakkan kita berada di bawah panji-panji syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah kebahagiaan manusia ini kecuali apabila di dunianya dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila di akhirat esok dia dapat keredaan Allah dan duduk di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara perkara yang besar yang mesti kita raih dan kita hadapi sepanjang hidup kita di dunia ini, supaya hidup di dunianya selamat, hidup di akhiratnya aman dan sejahtera yang berkekalan abadi sepanjang tak ada tempoh yang ditetapkan. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman, dan sebaliknya orang yang tidak beriman, orang-orang yang derhaka akan disumbat ke dalam neraka, juga tidak ada limit tempoh berakhirnya, wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu yang ada kitab Keindahan Islam, sambungan kita kali ini iaitulah keindahan ibadat yang kedua, iaitulah bab zakat. Keindahan yang kedua, bab zakat. Muka surat 82. Muka surat 82, keindahan zakat. Apa makna zakat? Nah, yang pertama sekali definisi zakat. Zakat ialah rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Jadi Islam kita ada 5 rukun. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 tonggak, ataupun 5 rukun, ataupun 5 asas. Jadi alhamdulillah,
Yang pertama sekali, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, as-salah. Yang ketiga, wa ada az-zakah, menunaikan zakat. Jadi tajuk perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang keindahan tentang zakat. Supaya tuan-tuan dan puan-puan merasai suatu keenakan, kemanisan, kegembiraan kita apabila kita boleh tunaikan zakat. Ini penting. Bila kita boleh tunaikan zakat, kita rasa gembira, happy. Sebab apa kita happy? Sebab kita menunaikan satu tanggungjawab yang Allah pertanggungjawabkan ke atas orang-orang yang berharta untuk membantu orang-orang yang kurang kemampuan ataupun menyediakan peralatan untuk negara Islam ataupun apa sahaja perkara yang berkait dengan dakwah dan penjagaan Islam daripada diceroboh oleh orang, maka itu tanggungjawab kita. Dalam harta kita ada hak untuk orang fakir miskin, ada hak untuk jihad fi sabilillah, dan ada peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. 8 orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang penerima zakat. Tengok ayat kita, innamas sadaqatu lil fuqara, innama as-sadaqatu. Tengok dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan cari surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Maksudnya Allah Ta'ala guna perkataan innama, maknanya ini saja penerima sedekah zakat yang dibenarkan oleh syarak. Ini sangat penting. Dia panggil adat hasrin, innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah yakni zakat, sedekah wajib itu khas untuk al-fuqara. Yang pertama untuk fuqara. Apa dia makna fuqara? Orang yang fakir. Orang yang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Ini dua kumpulan yang ada perbezaan. Kita ni kalau kita dengar sekaligus lah. Kan kita bahasa Melayu kata sedekah kepada fakir miskin. Tak, dia fakir dan miskin. Maknanya fakir, mengikut dalam ahli tafsir dan juga ahli fiqh mengatakan al-faqir asyaddu ihtiyajan. Orang yang sangat berhajat lebih daripada orang miskin. Orang miskin mungkin kurang sikit keperluan dia nak banding orang miskin. Orang fakir. Orang fakir lebih dahsyat daripada orang miskin. Innamal al-faqir lebih teruk. Dalilnya, mana kata orang miskin? Contohlah kita kata orang fakir ni macam orang yang OKU, yang tak boleh buat kerja, yang tak ada sumber pendapatan dah dia ni. Makan minum dia hasil daripada sumbangan, hasil daripada zakat, itu dia panggil orang fakir. Adapun masakin, dia ada kerja. Adapun masakin, dia ada kerja tapi pendapatan dia tak cukup. Kita kata kerja dia gaji 1,000 sebulan. Gaji dia 1,000 sebulan, tapi anak dia 10. Mana nak cukup? 10 orang semuanya pergi sekolah belaka. Mana nak cukup? Sekarang ni sekolah bukan main cabaran tak? Sekolah, prasekolah pun dah 1,000 dah bayar. Yang bawah-bawah ni pun macam-macam bayaran. Jadi, maka orang ni walaupun ada pendapatan tapi dia miskin. Masih lagi memerlukan kepada zakat dan sumbangan. Sebab itulah para ulama mengatakan, ambil daripada cerita Nabi Musa dengan Khidir ketika dia belah perahu. Wa ammas safinatu fakanat limasakin. As-safinah, kapal yang dipecah oleh Khidir itu, fakanat limasakin, itu kepunyaan orang miskin. Jadi dikatakan dia ada orang miskin, tapi dia ni
ada perahu untuk buat kerja ambil tambang tapi tak cukup. Itu perbezaan dua perkara yang berbeza. Jadi kita kena tengok. Yang ketiga, wal amilin, pegawai-pegawai pemungut zakat. Dia panggil amiluz zakah. Amil az-zakah. Orang ni juga berhak untuk mendapat harta zakat. Sebab apa? Kalau dia tak kerja, siapa yang nak pergi ambil zakat? Itu dia panggil amilin. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya. Sama ada dia tu baru masuk Islam, kita nak ikat hati dia supaya terikat dengan Islam, cinta kepada Islam ni, itu dia panggil mu'allaf. Ataupun orang yang tak masuk Islam lagi tapi apa ni dia panggil nak masuk Islam. Mu'allaf ni makna orang yang jinak dengan Islam. Dia non muslim tapi dia mesra Islam. Dia boleh bantu kita, boleh memberi laluan kepada kita untuk apa ni, kita masuk dakwah ke kampung-kampung dia, itu dia panggil mu'allaf. Wa fi riqab, orang yang tawanan, orang hamba-hamba yang terikat tengkuk dia dengan tuan dia. Jadi kalau dia nak tebuskan diri dia, boleh kita tolong bayar daripada harta zakat. Wal gharimin, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum ataupun kepentingan dia. Dia ada hutang banyak. Sebab apa? Sebab dia nak buat ni, projek-projek untuk Islam, jadi dia berhutang. Ataupun dia ni orang yang memang tak ada kemampuan, maka dia terpaksa kena berhutang untuk itu. Adapun hutang kemewahan. Kenapa kita bagi banyak jenis hutang ni, tuan-tuan? Hutang kemewahan tak masuk. Apa dia masuk hutang kemewahan? Macam tuan-tuan sekarang lah, kan? Beli rumah 3 juta. Butang ke tak butang? Butang dengan bank. 10 tahun, berapa tahun. Itu hutang kemewahan nama dia. Beli kereta besar-besar. Kereta 0,5 juta harga, kata 1 juta harga. Hatta walau kereta 100,000. Itu juga kemewahan. Ini tak masuk dalam al-gharimin. Oh, kalau tidak, semua kita beli kereta baru, betul pergi minta zakat. Sebab apa? Aku ni minal gharimin. Termasuk di kalangan orang yang berhutang. Kita kata, no, tidak seperti itu yang disangka para jemaah sekalian. Bukan seperti yang disangka. Jadi kita kena betulkan channel kepahaman supaya tidak disalah sangka ataupun tidak dibuat perkara-perkara yang tidak baik tentang perjalanan agama ini. Jangan diselewengkan oleh orang. Main-main gitu, jangan. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah, persiapan untuk peperangan. Allowance ataupun gaji tentera, itu dipanggil fisabilillah. Cuma sekarang oleh kerana peperangan secara bersenjata, jihad itu tidaklah ada sangat, maka kita boleh gunakan untuk, para ulama telah menafsirkan fisabilillah boleh digunakan untuk jihad ad-da'wah. Macam mana kita nak sampaikan dakwah ni kepada orang tanpa adanya dana daripada zakat dan lain-lain sumbangan yang diberi. Jadi alhamdulillah itu keluasan. Wabnis sabil, dan yang terakhir, pengembara yang terputus bekalan dalam perjalanan. Ini sekarang ni ramai ni. Kes-kes yang berlaku macam baru ni satu kes. Orang Malaysia pergi umrah, pergi haji. Sampai-sampai dia di sana dia sakit, masuk hospital, bekalan dia putus. Jadi bolehlah kita bagi untuk dia lepaskan bayaran dia tu untuk dia balik. Jadi macam-macam. Cuma sekarang ni macam-macam lah dengan alat-alat yang ada. Walaupun baru ni ada beberapa orang terkandas dengan sebab ditipu oleh travel agent ataupun agen-agen penipu. Ya, tak kira sekarang ni tuan-tuan ingat hati-hati ya. Umrah ke, haji ke, orang umrah ke, yang penting fulus masuk, duit jalan. Projek jalan. Tak kira. Orang bukannya takut ke Tuhan, dia takut ke SPRM je sekarang ni. Takut ke polis je. Jadi itulah yang kita bimbang. Jadi 8 ini Allah kata apa? Faridatan minallah, satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Ini dia panggil keperluan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada harta zakat kita. Wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak. Sama ada orang yang minta kerana keperluan ataupun orang yang terhalang daripada mendapat bahagian. Jadi kita mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan,
zakat dalam Islam ni taklah membebankan sebab dia hanya 1/40. Mana kalau kita ada 40,000, zakat kita hanya 1,000 saja. Kan? Jadi uh, zakat dia 40,000, zakat dia 1,000 saja. Zakat dia 1,000 saja. Taklah banyak sangat kan. Kalau kita ada 400, berapa zakat? yang bijak tu tulis. Saya ada 400 lah Ustaz. Berapa zakat? Jawab dia no zakat. Tak cukup nisab. Dia zakat ni dia ada syarat dia tuan-tuan. Yang pertama dia ada nisab. Nisab maknanya kadar simpanan dalam masa setahun tak kurang daripada kadar yang ditentuk. Contohnya kita kata kadar sekarang 20,000 ataupun 20,000, 30,000. Itu dia panggil kadar nisab. Kadar nisab. Apa makna nisab? Maknanya harta yang paling kurang kena ada banyak tu. Barulah kena zakat. Kalau tidak tak kena. Jangan duk bimbanglah. Bukan semua asalkan ada harta zakat. No. Islam dia ada SOP dia ada peraturan dia tuan-tuan, dia bukannya main-main gitu je, tak boleh. Dan satu lagi dia punya haul. Haul tu simpanan tu setahun. Kecuali yang tak pakai haul ni apa dia? Zakat ni tanaman. Tanaman tak? Wa atu haqqahu yauma hasadihi, kita keluar zakat pada hari kita memetik bijirin ataupun perkara-perkara yang dikenakan zakat. Macam buah kurma ke apa semua. Itu dia panggil, itu tak kira tahun, dia kira wa yauma hasadihi, pada hari kita memetik, memungut hasil. Itu dia. Ataupun hayawan dia kira ada dia punya bilangan dia, peratus dia. Jadi itulah ringkasan kepada ayat az-zakah yang menjadi keindahan Islam. Jadi orang yang bayar zakat, apa kelebihan dia? Ini kita nak bincang ni. Orang yang bayar zakat, apakah kelebihan dia? Apakah fadilat dia? Apakah keindahannya? Baik, tuan-tuan, itu mukaddimah kita. Tafsir ringkas kepada ayatuz zakah. Kita pergi kepada definisi zakat tu apa? Dari segi hukum syarak, zakat ialah tanggungjawab yang wajib dibayar daripada harta yang tertentu. Bukan semua harta kena zakat. Jadi harta yang tertentu maksudnya emas dan perak, dan ganti nilaian daripada emas dengan perak. Macam sekarang ni kita panggil di ringgit Malaysia, dolar, yen, rial, apa lagi. Kalau kita pergi Uzbek dia panggil som, baht, rupiah. Itu semua tu para ulama semasa telah beristihad bahawa itu duit-duit itu ganti daripada penggunaan emas dengan perak. Jadi tak ada lagi orang bawa duit dinar pergi beli. No, bawa duit kertas. Sekarang ni kertas pun tak bawa, dia bawa kad je. Tap, keluar duit. Itu je. Masya Allah, tabarakallah, makin hari makin canggih, kata orang. Peralatan, yang pentingnya duit kita kena ada. Kalau tak ada duit, makin hari makin merosok kita punya kedudukan. Sebab tu dalam definisi dia kata, harta yang tertentu. Bukan semua harta kena. Dah. Macam kita bela kambing, biri-biri, unta, apa lagi tu? Lembu. Itu kena zakat. Tapi kalau bela ayam, berapa ekor zakat? Bela ikan. Jadi ada benda harta-harta dia tak masuk zakat atas nama hayawan. Tapi mungkin dia masuk zakat di atas nama perniagaan. Lain pula. Toki ayam kena zakat perniagaan. Oh, saya ada 1,000 ekor ayam, kena zakat 20 ekor. No, tidak ada seperti itu. Pada waktu yang tertentu, itu dia panggil haul. Setahun dia punya masa. Untuk mencari keredaan Allah dan menyucikan diri, harta dan masyarakat. Jadi kita nak sucikan harta kita, diri kita daripada sifat bakhil dan tama', wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang boleh mengekang sifat bakhil dalam diri dia, maka itulah manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Baik. Para jemaah sekalian, takrif zakat ini mengandungi tujuan utama sebab diwajibkan zakat dalam Islam. Terdapat juga pelbagai tujuan lain pensyariatan zakat dalam Islam yang tidak akan dapat disebut semuanya. Baik dari segi kemanusiaan
moral, dan rohani. Islam bermaksud untuk mencapai segala tujuan ini dengan mewajibkan zakat. Mana kalau kita nak, yes, dia panggil istiqsa, nak orang panggil nak hurai semua sekali hikmat zakat, kita tak mampu. Sebab itulah kata di ulama, hikmat setiap perkara, alimaha man alimaha, wa jahilaha man jahilaha. Ada orang yang tahu apa yang dia tahu, ada orang yang tak tahu banyak lagi, dan ada perkara yang Allah Ta'ala saja tahu. Itu dia panggil amrun ta'abbudi. Perkara ikut semata-mata. Ikut semata-mata. Itu dia panggil amrun ta'abbudi. Maknanya kita hanya ikut semata-mata. Akur seakur-akurnya dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi, tapi kalau kita tahu rahsia, cantik. Bila kita tahu rahsia, kita rasa lebih dekat dengan jiwa kita, lebih dekat dengan perjalanan kita, sebab aku buat ni, ini rahsia dia. Baik, sekarang saya dengan tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu sekalian, kita cuba mencari 8 rahsia fadilat, kelebihan dan keindahan utama zakat. 8 perkara, insya-Allah kita cuba huraikan dalam jalsah mubarakah yang kita harapkan Allah berkati perjalanan majlis ilmu kita pada kali ini dan juga pada bila-bila masa. Asalkan majlis ilmu je, kita harap kita akan dapat keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama, tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 82 masih. Kelebihan yang pertama zakat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut zakat bersama dengan solat. Biasanya zakat dia kembar dengan solat. Aqimus salat wa atuz zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Kembar siam dua ni. Apa hikmat? Tuan-tuan tanda, apakah rahsia? Apakah hikmat? Orang Kelantan kata, apa? Dua ibadat ni kembar sentiasa dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala kembarkan dua ibadat ni sentiasa disebut dalam Al-Quran? Limaza? Kenapa? Jawab. Melalui beberapa ayat Al-Quran kita dengar aqimus salah wa atawuz zakah. Ini menunjukkan bahawa keselamatan dan kejayaan manusia di sisi Allah bergantung kepada kedua-duanya. Zakat body, solat. Zakat body, solat. Zakat harta, duit, keuangan. Itu zakat. Zakat body kita solat. Tak ada orang kena bayar solat. Kalau ada ambil bayar solat tu orang berniaga dengan agama nama dia tu. Orang ada kan orang sekarang ni ambil bayaran solat. Tak, solat tu solat ni, solat teman, solat tu solat ni. Macam-macam kategori solat dia buat. Jadi kita kata itu orang yang berniaga dengan agama. Ini menunjukkan bahawa keselamatan dan kejayaan manusia di sisi Allah bergantung kepada kedua-dua ibadat besar ini. Jika solat menunjukkan hak Allah atas hamba-Nya menerusi jasad dan badannya. Tengok. Jadi Allah Ta'ala letak atas tubuh kita ni, body kita ni, akur tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita solat. Dengan qiyamnya, dengan rukuknya, dengan i'tidal, dengan sujudnya. Zakat pula menunjukkan hak Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya melalui harta dan pendapatannya. Ingat molek. Maknanya kalau kita boleh solat dengan sempurna, makna body kita dah bayar zakat. Harta kita pula kita boleh bagi pada orang fakir miskin dan hak 8 tadi, maka harta kita telah beribadat, menyelesaikan tanggungjawab terhadap Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan hak masyarakat, insya-Allah. Sebagaimana kewajipan seorang hamba itu menunjukkan syukurnya kepada Allah atas nikmat dan anugerah kehidupannya dengan salat. Jadi kita syukur atas hidup kita yang baik ini, nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan ini dengan apa? Dengan salat. Begitu juga kewajipan seseorang hamba itu untuk menunjukkan syukurnya kepada Allah atas nikmat harta dan rezekinya dengan membayar zakat. Jadi harta dia dengan rezeki dia dengan bayar zakat. Jadi kita nak kata apa? Sekarang kita boleh faham bahawa harta kita, rezeki kita yang kita ada sekarang, iaitulah kita kena usahakan supaya sampainya kepada orang-orang yang berhak untuk disampaikan. Ini dia. Alhamdulillah.
Jadi tanda syukur. Oh, aku ni bisnes saya tahun ni alhamdulillah menjadi molek. Keuntungan bersih dapat 10 juta. Okey lah. Jadi kita ambil yang zakat tu 2.5% kata tadi, beri kepada orang fakir miskin. Beri kepada hak yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ni tak nak cari kat mana besar-besar juta-juta ni. Jangan bimbang tuan-tuan, semua kerajaan negeri di bawah Majlis Agama Negeri-Negeri sudah ada pusat zakat. Bawa kepada mereka, untuk orang Malaysia ni satu nikmat yang disyukuri. Bila bayar je zakat, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli zakat, kita akan dapat resip pelepasan cukai hasil dalam negeri, total 100% dengan duit kita tadi. Alhamdulillah, nikmat. Nah, jadi negara lain belum tentu dapat mana ni. Dengan kita, jadi supaya kita tak bayar dua kali, bayar zakat sekali, bayar hasil negeri pula. Nanya gitu. Jadi kita bayar sekali je, dan kepentingan zakat itu melalui Majlis Agama, BPZ, maka dianya akan disalurkan kepada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak dan diluluskan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Ini untungnya orang yang bayar zakat. Fadilat yang kedua, zakat menyucikan diri daripada sifat bakhil, kedekut dan tamak. Kalau tuan-tuan rasa nak tambah bahasa Kelantan, kupit. Satu lagi. Bakhil, kedekut, tamak, satu lagi sifat Kelantan, orang Kelantan kata kupit. K-U-P-I-T, kupit. Kupit ni makna bakhil. Bakhil. Bakhil ni bahasa Arab. Bakhil ni bahasa Arab. Kedekut. Tangkai jering kata orang. Macam-macam lagi lah istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ahli-ahli bahasa tentang sifat bakhil itu sendiri. Jadi, sifat zakat menyucikan diri daripada sifat buruk ni, sifat bakhil, sifat kedekut ni. Zakat dianggap sebagai penawar yang paling mujarab bagi penyakit bakhil, kedekut, tamak, pentingkan diri sendiri, dan hasad dengki. Ini semua ni penting sekali, kita kena jaga. Sebab manusia ni kalau suruh sedekah main-main, dia sedekah sikit kan. Harta dia juta-juta, tapi dia sedekah 200-300 di atas tabung masjid, kan? Tapi dengan ada zakat, no. 1/40. 1/40, 2.5% kena ada. Tak boleh kata suka-suka. Aku dah bagi dah. Aku dah bagi dah ke pusat zakat. Dah bagi dah ke pondok. Berapa? 500. No. Awak punya zakat bukan 500, awak punya zakat 50,000. Ataupun 500,000, bukan 500 ringgit. Jadi kalau kita serahkan urusan zakat ini kepada kepala otak manusia nak bagi, jawab dia pincang dan pelik akan berlaku. Sifat kebakhilan manusia itu akan mencelakakan dia tak akan bagi sebagaimana yang sepatutnya. 500. Ada cerita ni, orang-orang yang suka nak minta tenda kawasan balak. Kawasan balak. Dia mari kat pondok ni, bagi sumbangan RM1,000, minta resit. Jadi kita orang bagi sumbangan, dia nak resit, kita bagilah kot dia nak simpan. Nak audit dia punya harta dia gimana habis ni kan. Tak lama kita dapati bahawa resit yang tadi yang dibagi kita tadi, tahu dia bawa ke mana? Tuan-tuan, resit dia bawa ke mana? Resit tu dibawa ke pejabat menteri untuk minta tenda kawasan balak. Ni dia bagi dah 1,000 ke pondok. Kita kata Masya Allah, dia jual aku dengan harga 1,000. Jadi bila orang mari pula, kita kata boleh. Nak resit saya boleh, tapi bagi peratus biar cukup lah. Agak-agaknya balak ni kita akan dapat berapa? 1 juta? Tak apa. Kalau 1 juta, bagilah ke pondok tu boleh 100,000. Baru berbala ni bagi RM1,000. Itu sifat manusia tu bakhil. Sifat manusia ni bakhil. Kerja dianya nak cari yang banyak untuk dia aja, tak mahu untuk orang. Maka kita mengatakan kena ada had. Jadi bila Allah Ta'ala hadkan zakat, tidak boleh sewena-wena engkau beri ikut suka kepala otak kau. No.
engkau kena beri mengikut apa kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah barulah hilang sifat buruk, sifat bakhil yang ada dalam diri manusia itu. Firman Allah Ta'ala, wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh, maksudnya memang manusia itu menurut tabiatnya kikir, bakhil. Syuh maknanya kikir, bakhil ataupun kupi. Itu sifat manusia. Allah Ta'ala tahu dah perangai manusia. Surah An-Nisa ayat 128. Maka Allah SWT merawat ke semua penyakit di hati ini secara psikologi melalui targhib dengan mana galakkan, dan tarhib dengan ha, bukan ha. Tarhib peringatan, menakutkan dengan memberi berita gembira dan pertolongan sehinggalah terlaksana segala yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala galakkan kita, mengekang nafsumu, hapuskan sifat bakhilmu, mulah orang yang berjaya. Lalu Allah Ta'ala menyeru jiwa dan nafsu yang tamak itu supaya menjadi pemurah terhadap kesemua harta yang disayanginya. Jadi bila kita nak jadi orang baik ni, harta yang kita sayang itulah kita kena infak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Jadi kamu tak akan tanalul birra, mencapai harta kebaikan yang sempurna sehingga menafkah apa yang kamu sayang. Berat kita ni. Ini supaya manusia bersikap pemurah terhadap hartanya yang disayanginya. Seorang sahabat Abu Talhah Al-Ansari, sahibul amwal. Abu Talhah ni orang yang banyak harta di Madinah. Banyak harta di Madinah. Bila turun ayat ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tak akan mencapai kebaikan yang sebenar-benarnya hingga kamu nafkah apa yang kamu sayang. Abu Talhah radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah Taala berfirman, kamu tak akan capai betul-betul mendapat kebaikan hingga kamu sedekah harta yang kamu sayang. Fa ahabbu amwalina ilaina bayruha." Harta yang kami sayang sekali iaitulah Telaga Ha. Nama dia Telaga Ha, Bayruha, yang betul-betul sekarang ini sudah berada dalam masjid. Kalau tuan-tuan masuk dalam King Pahat, pintu Mak Raja Pahat tu, kita masuk dari belakang, masuk je, lepas pada pintu besar, belah kiri tu ada tanda 3 bulatan dia buat. Katanya di situlah tempat Bayruha, Telaga Abu Talhah. Jadi Abu Talhah radhiyallahu anhu pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, dha'ha haitsu syi'ta." Engkau ambillah harta ni, aku wakafkan, buatlah apa saja yang Nabi nak buat. Nabi SAW kata, "Ya Abu Talhah, aku syorkan supaya engkau wakaf lil aqrabin." Yang penting, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, orang yang betul-betul sayang kepada Allah dengan Rasul, orang yang betul-betul sayang kepada harta dia, supaya hartaku menjadi milikku, maka dia tidak sayang untuk nafkah apa yang disayangi. Lagi kita sayang, baju nak kita sayang ni, kita sedekah pada orang. Tapi tak apalah, dah 10 tahun pakai, cukuplah bagi orang lain pakai pula kan. Dah ni dak ni. Ada setengah makcik ni cerita, "Ustaz, pakcik engkau tu 4 kali Ramadan dah aku buat keluar baju." Jadi setiap bulan Ramadan dia keluar baju-baju yang lama yang pakcik tu. Tak, baju Melayu ke, baju jubah ke. Tujuan nak pergi sedekah lah pakcik-pakcik di masjid tu. Nak bagi sumbangan, kita buat baju lain lah pula raya ni. Dah 4 kali Ramadan, aku keluarkan untuk dipilih, tengok-tengok masuk balik baju tu dalam almari. Sebab dia sayang. Akhir sekali takkanlah baju tu nak buat kain kafan.
Akhir kali baju tu, dah baju pensel lama. Kalau kita sedekah ada lagi kawan-kawan yang boleh pakai. Tapi kalau ditinggalkan menjadi harta pusaka, anak mana nak pakai baju orang tua? Akhir sekali, baju bandar tidak menjadi satu nilaian seperti yang kita nilai bila kita beri waktu kita sayang. Ni kita beri dah tuan dah tak ada, aset bukan lagi seperti nilai ketika kita sayang. Tak sama tuan-tuan. Jom kita sedekah yang kita sayang. Letih kita. Ada seorang ustaz ni cerita, dia duk cerita, kena sedekah sayang, lepas ceramah ada orang mari duk pegang kain ridak dia ni. Ustaz, saya nampak ustaz ni selalu pakai kain ni. Ya, nampak macam ustaz sayang ya. Ya, saya sayang kain ni. Tadi ustaz cerita Allah Taala sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibun. Ustaz tu ambil kain letak atas bahu kawan tu. Ambillah engkau pakailah pula. Kadang-kadang anak murid berjudi juga. Hati-hati tuan-tuan nak ceramah bab sedekah ni, kalau sayang ke kain serban tu jangan pakai yang tu, pakai yang lain. Nanti orang mari baca ayat Quran ni kita pun jam. Aduh, pandai ceramah ya ustaz. Waktu orang minta baju dia jelek mata mari dah. Engkau ni nak aku punya. Dan kalau saya tengok ustaz pakai baju ni daripada tak uban lagi sampai uban. Bagilah orang lain pula. Jadi itu dia panggil zakat mengekang sifat buruk ini sebab Allah paksa kita kau keluar. Saya selalu juga usiklah makcik-makcik yang kaya raya yang banyak baju ni sampai 3-5 almari baju dia ada. Saya kata Nabi dah wafat. Andai kata Nabi masih hiduplah. Lau kana bainanal habib, kita akan cadangkan Rasulullah masukkan juga baju termasuk dalam asnaf, termasuk dalam amwaluz zakah. Siapa dia lebih daripada baju, lebih daripada 20 helai, kena zakat. Barulah keluar zakat baju. Kalau tidak baju tu, almari setiap tahun tambah almari. Penuh lagi. Sebab tak keluar-keluar daripada almari baju tu. Nah, yang dia zaman muda dia pun dia simpan. Nantilah anak perempuan kita besar dia pakai. Anak perempuan tengok ini model 40 tahun dulu mak, siapa nak pakai? Akhir sekali terbuang begitu saja. Allahu Akbar. Baik, tengok dia punya kelebihan zakat. Lalu manusia membalas seruan ini dan menyedekahkan sesuatu yang disayanginya untuk kebaikan. Dengan berbuat demikian, dia akan bersedekah dengan banyak dan ikhlas. Lalu dapat mengatasi perasaan dan tabiat buruk untuk menyimpan tidak bersedekah. Jadi kita lawan nafsu kita. Nafsu ini memang benci kita bersedekah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Kerja syaitan duk bisik dengar, jangan sedekah, nanti kau jadi fakir, nanti. Tunggulah. Kalau dah mati esok, okeylah anak-anak kau sedekahlah pula. Dah nanti jadi orang dah. Anak awak nak sedekah, ikut dia lah kalau nak sedekah. Itu pun sedekah berapa ringgit ya. Dia boleh harta 500 ribu, kalau mungkin dia sedekah ke masjid 500 ringgit. Berbaloi? Tak berbaloi dengan harta yang ditinggalkan. Jadi kalau kita miskin atas dunia, janganlah miskin pula di akhirat dengan harta yang banyak. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Lish, harta kita jadi milik orang. Yang paling malangnya, pahala amalan kita juga menjadi milik orang. Kenapa? Hari-hari yang kau kutuk orang, hari-hari yang kau mengumpat orang, hari-hari yang kau duduk duk troll orang, hari-hari yang kau duk pangkah gambar ustaz yang kau tak suka, hari-hari kau beri pahala kepada orang. Naya kawan ni. Baik, yang ketiga. Antara hikmat dan keindahan zakat adalah ia dapat mengajar manusia agar berakhlak mulia dengan sifat pemurah dan menghalang daripada sifat buruk seperti bakhil, kikir dan tamak. Semua sifat buruk. Jadi dengan zakat yang digazet, dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla ni, semua orang jadi pemurah sebab tak keluar zakat, cari pasal kau. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, makin banyak harta kita, makin banyak zakat kita. Yang keempat, antara keistimewaan zakat juga melahirkan perasaan bermasyarakat dalam diri setiap individu. Seorang Islam yang mengeluarkan zakat akan merasai bahawa dia telah menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Sebab orang lain merasai hak kita. Orang lain, orang miskin, merasai apa yang kita miliki melalui perutusan pengeluaran zakat. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Sebab itulah eloknya kita pelbagaikan zakat kita ni. Kita bagi sini,
supaya semua kategori penerima zakat ada. Zakat kita kepada asnaf fuqara wal masakin ada. Zakat kita kepada fisabilillah ada. Zakat kita kepada al-gharimin ada. Zakat kita. Jadi kalau kita pelbagaikan, maknanya semua kategori yang disebut oleh Allah Azza ada aset kita. Oh, bahagia kita di dunia, aman kita di akhirat. Masya Allah. Jadi bila orang bayar zakat ni orang yang hidup dalam masyarakat. Sebab kita cari duit bagi pada orang yang berhak menerima, fakir miskin. Ini kerana dia telah menunaikan kewajipannya dan berkongsi tanggungjawabnya. Ini menjadikan masyarakat sebagai satu keluarga dengan wujudnya semangat kerjasama, tolong-menolong dan kasih sayang antara satu sama lain. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW. Nabi kita bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Bandingan orang muslim orang mukmin dalam berkasih sayang, belas kasihan, tolong menolong sesama mereka seperti jasad yang satu. Apabila satu anggota merasai kesakitan, seluruh anggota berasa sakit, tidak lena tidur dan panas badan. Itu ibarat kata, mana sakit kepala, habis tubuh tak lalu tidur. Sakit kaki, kita berjalan tersepak batu, yang sakitnya ibu kaki. Ke siapa sakit? Dah, mulut yang sakit. Aduh! Yang sedihnya siapa? Mata, mengalir air mata. Yang tumpang sama sedih siapa? Hidung, mengalir air hidung kan. Allah Nabi sebuah analogi bandingan kesatuan umat Islam ini seperti kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Jasad satu. Jadi kita akan merasai semua denyutan. Orang diganyang di Palestin, kita tak lain makan di Malaysia. Orang diganyang di umat Islam, diganyang di mana? Dilanda tsunami di Aceh contohnya, kita di Malaysia ni risau bagaimana nak sampaikan bantuan. Itu al-jasadul wahid. Penting. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, zakat juga sebagai satu amalan yang menunjukkan ikatan persaudaraan sesama Islam dan contoh akhlak Muslim yang sejati pada pemberinya. Kelebihannya, ia menjadikan seorang pada yang miskin mampu hidup dalam masyarakat Islam tanpa ada perasaan buruk seperti dengki dan iri hati. Ini kerana haknya terjamin dengan harta daripada orang kaya. Dengan itu, dia akan menyayangi saudaranya yang kaya dan akan berada kepada Allah, akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkatinya dan hartanya. Sabda Nabi SAW, "Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin itu kepada seorang mukmin yang lain seperti binaan yang menguatkan antara satu sama lain. Jadi binaan kan batu-batu ni ada besi tengah, ada semen tengah, kuat. Jadi kita orang Islam sama-sama begitulah. Hadis ini rawahul Bukhari Muslim. Kata di ahli dakwah, dia kata seorang manusia dhaifun fi nafsihi qawiyyun bi ikhwani. Kita ni kalau kita duduk seorang, kita lemah. Tapi kita kuat bila kita kuat, apabila kita duduk bersama dengan saudara-saudara kita akan jadi gagah. Ini kesatuan. Cuba lihat pada masyarakat yang cinta akan kebendaan semata-mata, materialistik. Bagaimana mereka hidup dalam kesibukan dan kesesatan. Penuh dengan perasaan buruk, iri hati dan dengki. Malah kecurian dan penipuan berleluasa, sifat baik dimusnahkan. Lihatlah keadaan masyarakat ini yang dipenuhi dengan keburukan dan kecelakaan. Itu yang kita risau sekarang. Tak kira dalam masyarakat Islam ke masyarakat kafir. Manakala masyarakat Islam yang betul-betul beramal dengan Islam, masyarakat yang mengeluarkan zakat, dipenuhi dengan sifat kasih dan taat kepada Allah, merujuk kepadanya dengan taubat, sentiasa membuat kebaikan dan berusaha mencari kebahagiaan. Semua keindahan ini adalah natijah daripada menunaikan rukun yang agung ini, iaitu zakat. Orang berkasih sayang, orang miskin sayang kepada orang kaya,
Sebab apa? Harta orang kaya mengalir kepada dia. Kalau tak ada orang kaya, jam dia. Jadi ini dia panggil kelebihan yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang keenam, kelebihan zakat dalam Islam yang seterusnya adalah ia juga sebagai satu cara untuk menerapkan keamanan dan ketenangan dalam masyarakat. Zakat dikira dengan kelebihan Allah sebagai satu jaminan sosial bagi yang lemah dan dhaif. Satu cara untuk menjaga masyarakat daripada berpecah belah. Satu institusi awam untuk menghasilkan insuran kerjasama yang diperlukan. Dipanggil takaful. Insuran dengan mana takaful ijtima'i melalui zakat yang kita agihkan kepada masyarakat, maka mereka akan merasai bahawa tak apalah aku miskin, aku sakit, aku tak boleh buat kerja, tapi keuangan aku ada dalam poket orang kaya. Alhamdulillah. Ini dipanggil takaful ijtima'i. Takaful ijtima'i yang menyebabkan orang miskin menyayangi orang kaya. Sebab apa? Kalau tak, tanpa orang kaya, dia nak hidup pun susah. Yang ketujuh, zakat juga menggalakkan seseorang itu bekerja keras dan tabah menghadapi cabaran. Dengan memindahkan sebahagian harta melalui zakat yang diambil daripada orang kaya untuk orang fakir dan miskin, pemungut zakat, mu'allaf, saudara baru dalam Islam, orang yang dibebani hutang dan selainnya, 8 golongan yang kita sebut tadi, tidak dapat dinafikan adalah satu cara yang akan menggalakkan mereka untuk lebih bekerja keras, sabar dan tabah, serta setia dan jujur terhadap masyarakat. Ini akan menambahkan lagi daya usaha dan pendapatan mereka, lalu menjadikan masyarakat lebih mantap dan harmoni. Alhamdulillah. Ini kedudukan. Yang ke-8 yang terakhir, zakat juga merupakan satu cara yang paling berkesan untuk menghapuskan kemiskinan. Sebagai buktinya, pada zaman kegemilangan kerajaan Islam dulu, apabila zakat diamalkan dengan sempurna, pengeluaran dan pengagihannya, tidak ada lagi orang miskin untuk diberikan zakat. Sama ada kita boleh hapuskan secara total miskin, sebagaimana yang dicanangkan oleh sebahagian daripada kerajaan sekarang, sifar miskin, ataupun kita mampu mengurangkan kadar kemiskinan. Berbeza. Mungkin kita tak mampu nak hapus semua, nak sifar miskin, mungkin tak mampu, tapi kita ada kurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Boleh. Jadi zaman kegemilangan, dikatakan zaman Umar bin Abdul Aziz contohnya, orang bawa barang-barang nak pergi bagi zakat, tak ada orang nak terima sebab orang dah senang. Masya Allah. Sekarang ni bawa lah zakat ke mana pun, orang kaya pun ambil juga, orang miskin pun ambil juga. Kita kata itu berat. Pembahagi zakat membawa zakat ke seluruh pelosok negeri untuk mencari orang yang layak menerima zakat zaman tu. Tetapi tidak ada orang yang ingin menerimanya. Semua senang. Berkat negeri. Tanah saya pun cukup dah. Kita ni berekar-ekar kebun getah. Akhirnya tak ada orang toreh. Apa tinggal lah. Habis duit beli baja ya. Buat kapal sawit berekar-ekar. Akhir sekali terbiar gitu saja. Tak ada siapa, tak ada orang pandai yang pedulikan dia. Rugi. Tak ada keberkatan. Ini menunjukkan bahawa jika orang Islam menunaikan zakat dan mengagihkannya mengikut cara syariat yang selayaknya, ia akan menyelesaikan masalah kemiskinan biiznillah azza wa jalla. Adakah cara lain yang lebih baik dan dapat menandingi segala kebaikan dan kelebihan yang terdapat dalam institusi zakat Islam? Jawabnya tidak ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah 8 mahasin ataupun fadailuz zakat yang diaskira asas tonggak kepada kekainan. Kalau kita nak cari banyak lagi lah, boleh cari dalam kitab-kitab besar. Apakah rahsia, apakah perkara-perkara yang boleh menjadikan zakat itu sebagai satu sumber yang utama dan menjadi satu tempat penantian orang-orang miskin dan orang yang kurang upaya, sebab dia tahu hak dia
telah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui sumber kekayaan yang ada di tangan orang kaya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita doakanlah kepada semua orang umat Islam yang telah mengeluarkan zakat supaya Allah Taala rezekikan dia rezeki yang baik. Allah Taala gantikan apa yang dikeluarkan untuk fakir miskin itu digantikan dengan projek-projek yang lebih besar daripada itu lagi. Dan insya-Allah semoga dengan berkat daripada Allah Azza wa Jalla semua gerak kerja kita, hasil mahsul kita diberkati oleh Allah. Kata orang sedikit tapi cukup, jangan banyak pula makin tamak. La. Jadi ada orang yang makin banyak makin tamak. Sebab apa? Sebab tak berkat. Itu cara yang paling bahaya yang ada pada kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu. Insya-Allah kita sambung dalam siri akan datang. Kita akan kaji dalam bab keindahan puasa sempena dengan nak mari Ramadan tak lama lagi. Nah, kebetulan tajuk ni pun cantik. Kita akan bincang tentang keindahan puasa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.